Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dapat berjumpa untuk membacakan beberapa hadis daripada kitab As-Sawm ataupun kitab As-Siyam, daripada kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Jadi hari ini kita berada pada bab yang ke-44. Hadis saya tak tahu hadis ke berapa dah mengikut turutan bab ni. Tetapi dalam cetakan Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah, hadis nombor 2409. Bab ke-44, bab fi man ikhtara as-siyam. Bab berkaitan dengan orang yang mana memilih untuk berpuasa, iaitu ketika mana berada di dalam musafir. Ketika mana berada dalam safar. Musafir tu orang bermusafir, tapi kita selalu sebut musafir. Musafir ialah orang yang bersafar. Ketika mana seseorang itu berada dalam safar. Safar perjalanan, musafir orang yang berada dalam perjalanan. Jadi tuan-tuan, kita dah bagi tahu semalam bahawasanya secara umumnya haruslah untuk puasa ataupun tidak puasa ketika mana kita bermusafir. Jadi insya-Allah kita baca laju-laju tuan-tuan. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin, annahu qala bab fi man ikhtara as-siyam. Bab orang yang mana memilih untuk puasa. قال وبه قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو قال كفه على رأسه من شدة الحر ما فينا صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. Hadis sahih tuan-tuan, ada dalam Bukhari dan Muslim. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu dia kata, kami telah keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian peperangannya ketika mana panas yang begitu terik. Sehinggalah ada di kalangan kami orang yang meletakkan tangannya di atas kepalanya, ataupun perawi kata dia tak sebut yad di tangan, ataupun perawi kata dalam riwayat lain au kaffahu ala ra'sih. Kaf ni telapak tangan lah, ala ra'sih. Kerana apa? Min syiddatil har, kerana terlalu panas. Tidak ada orang yang berpuasa di kalangan kami kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abdullah ibn Rawahah. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abdullah ibn Rawahah. Sebagaimana saya bagi tahu semalam tuan-tuan, Ghazawat ni ada dua ghazwah kan yang berlaku pada bulan Ramadan, atau pesafar yang berlaku pada bulan Ramadan kerana peperangan. Yang pertama ialah Ghazwah Badar, peperangan Badar. Yang kedua ialah Ghazwah Fatah Mekah. Jadi kita dah bagi tahu, kalau Ghazwah Fatah Mekah, perjalanan daripada Madinah ke Mekah dia ambil masa tempoh yang panjang lah tuan-tuan. Sebagaimana kita baca semalam, asalnya Nabi SAW berpuasa, sahabat semua ikut puasa. Tapi bila sampai di satu tempat, Nabi SAW kata, lebih baik untuk berbuka sebab kamu dah menghampiri musuh. Jadi keesokannya ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Tapi bila dekat sampai dengan Usfan, Nabi SAW kata, hendaklah kamu berbuka. Yang tu jadi azimah, jadi kewajipan kerana perintah daripada ketua pada waktu tersebut. Jadi tuan-tuan, yang kes Abdullah bin Rawahah, dia berpuasa dengan Nabi SAW mungkin sebelum datangnya perintah untuk berbuka. Sebelum datangnya perintah untuk berbuka. Maksudnya sepanjang perjalanan tu ada Nabi SAW bagi galakkan untuk berbuka lah. Dan ramai telah memilih untuk berbuka. Dan berdasarkan riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, setakat ilmu dia kata yang berpuasa hanya Nabi SAW dan juga Sayyidina Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Nabi SAW, tuan-tuan, kalau dia tak buka puasa pun tak ada masalah. Sebab Nabi SAW ni satu orang Nabi Allah SWT utuskan, kekuatan jasmani dan rohani tak sama macam orang lain. Sebab tu Nabi SAW puasa wisal. Dan Nabi SAW ialah satu orang
lelaki yang mana Allah SWT bagi kekuatan rohani dan juga jasmani melebihi manusia-manusia biasa. Jadi Nabi SAW tidak ada masalah untuk tidak berbuka puasa. Sebab illah kewajipan untuk berbuka puasa bila dekat dengan Mekah, bila tiba di Usfan, ialah supaya para sahabat manusia biasa, mereka dapat mengekalkan kekuatan mereka untuk bertemu dengan pihak musuh. Jika berperang, nanti akan jadi masalah kalau mereka berada dalam keadaan lemah. Dan illah untuk kuat ini, supaya tidak lemah ini, ulama' raikan. Ulama' ambil kira, ambil iktibar dalam bab-bab yang kita akan sebut selepas ini, insya-Allah berkaitan dengan puasa sepanjang tahun, berkaitan dengan puasa wisal, kita dah sebut sebelum ni, dan dalam masalah puasa pada hari Jumaat sahaja adalah illah-illah yang diraikan oleh, ini adalah antara illah yang diraikan oleh ramai para ulama. Ala kullin, secara umumnya Nabi SAW mampu, Nabi SAW terus berpuasa, dan Abdullah bin Rawahah juga mampu dan terus berpuasa. Kecuali apabila sampai di Usfan, iaitu apabila mendekati Madinah, lebih kurang dalam 2 marhalah, dikatakan antara Mekah dengan Usfan ni ada lebih kurang dalam 2 marhalah, lebih kurang dalam 80 kilo. Pada waktu tersebut Nabi SAW telah mewajibkan untuk berbuka puasa. Itu adalah azimah daripada pihak Nabi SAW sebagai pemerintah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana kita bagi tahu dalam riwayat sebelum ni. وبه قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم وحدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد ابن حبيب ابن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب ابن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركهم. Hadis ini tuan-tuan dia lemah sebab Habib Ibn Abdullah Al-Azdi ni dia satu orang yang mana majhul. Maka hadis ini lemah tuan-tuan dari sudut ini, dari sudut sanad ini. Ala kullin, dia tak ada masalah sangat dari sudut matan sebab ada makna yang disokonglah oleh ayat Quran dan seumpamanya kan. Nabi SAW berkata, man kanat lahu hamulatun ta'wi ila shiba'. Dia kata siapa yang mana ada hamulah. Hamulah ni ialah binatang tunggangan. Ta'wi ila shiba'. Senang cerita maksud ta'wi ila shiba' ni tuan-tuan, apa maksud dia? Yang mana binatang ni kuat, yang mana boleh bawa dia ke tempat yang ada makanan. Boleh bawa dia ke tempat yang ada makanan. Maka dia kata, فَلْيَصُمْ رَمَضَانْ حَيْثُ أَدْرَكَهْ. Hendaklah dia berpuasa Ramadan apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan. Maksudnya, dia ada kenderaan yang kuat lah. Maksudnya, kenderaan yang kuat boleh tanggung dia, boleh bawa dia untuk bermusafir. Dia tidak perlu berjalan. Kalau dia berjalan, dia akan keletihan. Jadi orang yang ada kenderaan yang kuat dan kenderaan ni boleh berjalan dengan elok dan sepanjang perjalanan dia tu ada tempat-tempat yang mana boleh kenderaan dia berehat untuk minum, untuk makan. Maka dalam kes macam ni, orang lelaki tadi, dia tidak berada dalam keadaan susah. Sekira-kiranya kalau dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia tak perlu nak buka puasa dia pun. Nampak tak? Tapi dalam ni, hadis ni lemah lah kita bagi tahu tadi kan. Tapi dalam hadis ini, Nabi SAW, kalau kita kata hadis ini kuat, Nabi SAW guna lafaz فَلْيَصُمْ رَمَضَانْ حَيْثُ أَدْرَكَهُ. فَلْيَصُمْ رَمَضَانْ حَيْثُ أَدْرَكَهُ. Hendaklah dia puasa. Jadi ini antara sirah amar. Ini adalah antara sirah amar. Ini adalah antara ayat perintah. Kalau kita kata فَلْيَصُمْ رَمَضَانْ حَيْثُ أَدْرَكَهُ, macam seolah-olah wajib untuk dia berpuasa. Sedangkan dalam riwayat-riwayat sebelum ini, ia bukan satu kewajipan. Ia adalah satu pilihan. Nampak tak? Ia adalah satu pilihan. Satu pilihan. Jadi tuan-tuan, bila dia satu pilihan, jadi hadis ini, kalau kita kata dia sahih sekalipun, maka kita kena takwil. فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ. Hendaklah dia berpuasa secara
Macam mana yang kata, hendaklah dia berpuasa kerana itu adalah lebih afdal untuk dia berpuasa jika dia bermusafir pada bulan Ramadan. Sebab ini kena dengan zahir Quran yang Allah SWT sebut wa antasumu khairul lakum. Dan jika kamu berpuasa itu lebih baik untuk kamu. Nampak tak? Ini kena dengan zahir Quran. Yang Allah SWT sebut dalam Quran wa antasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa itu lebih baik untuk kamu. Jadi falyasum di sini, amar di sini ialah lil istihbab. Kalau kita kata hadis ni sahih, amar ini, kata perintah ini menunjukkan kepada sunat, lebih afdal. Sebab kita dah bagi tahu semalam ada 3 pendapat para ulama kan. Yang pertama ialah afdal untuk berpuasa, walaupun harus untuk berbuka berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Pendapat yang kedua kata ialah afdal untuk berbuka. Afdal untuk berbuka. Afdal untuk berbuka. Antara dalilnya ialah Nabi SAW kata, Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah antara perkara yang baik kalau berpuasa ketika mana bermusafir. Dan dalam riwayat kita baca semalam, dalam setengah riwayat Muslim, ulaikal usah, mereka adalah orang yang derhaka. Cumanya, jumhur kata, tidak ada dalil daripada 2 hadis ini untuk menyatakan bahawasanya kalau seseorang itu berpuasa, dia telah buat satu perkara yang makruh ataupun perkara yang haram. Tidak, kerana kenyataan itu daripada Nabi SAW adalah pada situasi tertentu. Kan kita kata satu orang lelaki mana dia tak nak buka puasa juga, sekali dia pengsan, dia menyusahkan orang lain, ataupun dia boleh menyebabkan mudarat, bahaya kepada nyawa dia, itu cerita lain lah. Nampak tak tuan-tuan? Tetapi secara umumnya hukum asalnya adalah sunat untuk berpuasa jika mampu, ataupun pendapat yang ketiga apa tuan-tuan? Pendapat yang ketiga ialah sama sahaja. Maksudnya berdasarkan individu. Kalau individu tu dia rasa dia kuat, sebagaimana hadis kita baca semalam, maka aftir in syi'ta, berbukalah jika kamu kehendaki, ataupun sum in syi'ta, kamu berpuasalah jika kamu kehendaki. Maksudnya mubah. Salah satu daripada 2 tak kisah. Ala kullin tuan-tuan, hadis ini ada masalah dari sudut sanad dia. Sanad dia dhaif kerana ada perawi nama dia Habib bin Abdullah, dia ni adalah majhul. Dan anak dia sendiri, Abdul Samad itu pun dhaif. Kalau kita tengok dalam sanad, Abdul Samad dhaif, ayah dia pun majhul. Jadi hadis ini tuan-tuan lemah. Hadis ini lemah. Tapi kalau kita kata hadis ini kuat sekalipun, dia tidaklah menjadi wajib untuk puasa. Tidak menjadi wajib untuk puasa kerana dalil-dalil yang lain telah menunjukkan kepada keharusan untuk berbuka, keharusan untuk berpuasa. Cuma khilaf di kalangan para ulama, di kalangan majoriti ulama yang mana lebih afdal. Adapun ahli zahir kita bagi tahu dah semalam. Kalau berada dalam musafir, dia kata kalau puasa pun tak sah. Memang kena qada lah berdasarkan ayat faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra. Seseorang yang mana dia sakit ataupun dia berada dalam keadaan musafir, maka wajib untuk dia qada. Di sisi kita tak, kita kata kalau dia berbuka sahaja, wajib untuk dia qada berdasarkan bilangan hari yang mana dia telah tinggalkan. Hadis yang seterusnya, wa bihi qala hadatsana Nasr bin al-Muhajir qala hadatsana Abdus Samad bin Abdul Warith قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه. Hadis ni pun lemah juga tuan-tuan, cuma ni daripada jalur yang lain. Tapi sebab dia punya madad dia tetap pada Abdul Samad yang lemah dan juga ayah dia yang majhul. Ala kullin. Bab mata yuftiru al-musafiru idza kharaj. Bilakah orang bermusafir dia boleh berbuka puasa jika dia keluar daripada kampung halaman dia? Ini pun masalah juga ni tuan-tuan. Dalam mazhab kita, ataupun kita sebut mazhab majoriti ulama, kalau seseorang itu dia berada dalam keadaan musafir, let's say selepas maghrib, dia keluar daripada rumah dia. Lepas maghrib, mana wajib puasa kan? Dia keluar daripada rumah dia, dia keluar daripada kampung halaman dia, ataupun orang kata bandar, ataupun daerah dia. Jadi dia terus berjalan. Kemudian esoknya, bila masuk waktu fajar, dia masih lagi dalam pemusafiran. Maka yang ni, adakah wajib dia puasa? Tidak wajib puasa. Boleh kata
majoriti ulama kata memang tak wajib puasa lah, kecuali masalah ahli zahir tu cerita lain lah. Majoriti ulama kata dia tak wajib puasa, dia boleh untuk berbuka puasa. Hatta kalau dia nak niat nak puasa sekalipun, kemudian malam tu dia niat nak puasa walaupun dia dalam pemusafiran ni. Kemudian bila sampai pukul 10, pukul 11, tanpa ada sebarang keuzuran macam letih yang teramat sampai tak boleh nak meneruskan perjalanan, dia tak ada sakit, tak ada apa, just dia kata dia nak ambil rukhsah berbuka puasa, boleh, ni tak ada masalah tuan-tuan. Ni majoriti ulama kata tak ada masalah. Cumanya masalah dia di mana? Masalah dia jika seseorang itu berada di kampung halaman dia. Dia bangun pada waktu pagi, iaitu masuk waktu subuh, dia masih lagi berada di kampung halaman dia. Cuma dia akan bermusafir selepas waktu subuh. Maka kata para ulama yang ni, majoriti ulama, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, majoriti mengatakan bahawasanya wajib untuk dia berniat pada waktu malam tersebut, dan pagi tu wajib dia berpuasa di kampung halaman dia. Dan ini juga ialah mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih, wajib dia berniat pada waktu malam, dan pagi tu selagi mana dia berada di kampung halaman dia, wajib untuk dia berpuasa ketika mana dia berada di kampung halaman. Dan bila dia start musafir nanti, let's say kita kata kapal terbang dia pukul 10, dia keluar daripada kampung halaman dia dalam pukul 8 pagi, dia nak pergi airport pukul 10, pukul 11 kan. Jadi apa hukum dia? Di sisi majoriti tiga mazhab, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihim jami'an, mereka tidak boleh berbuka puasa walaupun mereka telah bermusafir pada hari tersebut. Kecuali jika ada uzur-uzur lain lah, seperti sakit yang membolehkan untuk berbuka puasa. Tapi kalau setakat badan elok, sehat, tak ada masalah, saja nak ambil rukhsah, tak boleh. Di sisi tiga mazhab. Mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih, dalam kes yang macam ni, yang mana malam tadi dia masih lagi berada di rumah dia, pagi dia masih berada di rumah dia, yang ni wajib untuk niat pada waktu malam dan wajib untuk dia niat berpuasa. Tapi kalau pagi itu selepas daripada waktu fajar dia mula bermusafir, maka di sisi Imam Ahmad rahmatullahi alaih harus untuk dia buka puasa. Harus untuk dia buka puasa. Adapun tiga mazhab lain, dia kata once bila dah puasa pada waktu pagi di rumah di kampung halaman, hari itu dia tidak boleh berbuka puasa kecuali kalau ada uzur yang lain yang membenarkan untuk dia buka puasa, seperti sakit yang melampau dan seumpamanya. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Mazhab Ahmad rahmatullahi alaih, dia kata boleh, tetapi afdalnya untuk tidak buka puasa. Sebab zahir ayat Quran itulah, faman kana minkum maridan aw ala safar. Ketika mana berada dalam musafir, dan dia tak tafsilkan pun, tidak didetailkan pun dalam ayat itu safarnya bila start, waktu malam ke ataupun bila dah masuk fajar ke, wallahu alam bissawab. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh tuan-tuan. Kalau berada di kampung halaman pada waktu pagi, malam tu wajib dia niat, pagi tu wajib untuk dia berpuasa. Dan bila dia keluar daripada rumah dia, selepas itu dia mesti teruskan puasa, tidak boleh berbuka. Jika atas dasar safar dia nak berbuka, tak boleh. Tapi kalau dia ada sakit, tiba-tiba dia sakit teruk, ataupun dia jadi kepala dia jadi pening gila, lemah gila tubuh badan sampai dia tak boleh nak memandu kereta dan seumpamanya, tu cerita lain lah. Sebab bila sampai kes macam tu, bukan kata ketika bermusafir duduk kampung halaman pun kita boleh berbuka kan. Ala kullin tuan-tuan, wallahu alam bissawab. Jadi dalam bab ini dia tanya, bilakah seseorang yang mana bermusafir itu boleh berbuka puasa apabila dia keluar daripada kampung halaman dia. وبه قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال حدثني عبد الله ابن يزيد وحدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله ابن يحيى المعنى قال حدثني سعيد يعني ابن أبي أيوب وزاد جعفر والليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره أن عبيد قال جعفر ابن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جعفر في حديثه فأكل.
Hadis tuan-tuan, hadis ni dari sudut sanad hadis ini dia lemah. Sebab apa? Ada Kulayb ibnu Dhuhal. Kulayb ibnu Dhuhal, dia ni ialah satu orang perawi yang dhaif. Dan Ubaid ibn Jabar Al-Ghifari, dia ni dinilai sebagai thiqah ahli Al-Ijli, Ya'qub ibn Sufyan dan seumpamanya lah. Tapi sebenarnya cerita ada satu orang perawi yang lemah dalam ni, iaitu Kulayb ibn Dhuhal Al-Hadrami. Ala kullin, dia kata Ubaid ibn Jabar, dia kata aku telah bersama dengan Abi Basrah Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi safinatin, berada di dalam satu bahtera, minal Fustat, daripada satu tempat nama dia Fustat, nak menuju ke satu tempat. Tak silap saya dalam syarah dia kata nak menuju ke Iskandariah di Mesir, tuan-tuan. Farafa'a, kemudian angkat sauh, kemudian belayar. Jadi dia kata, perawi kata, dia telah bawa makanan, makan tengah hari. Maka Ja'far dalam riwayat dia kata apa? Dia kata, pada waktu tersebut, kami masih belum melintasi kawasan perumahan. Maksudnya, dia dah keluarlah daripada kawasan perumahan sebab duduk dalam kapal pun sekarang. Tetapi sebenarnya ceritanya, kami masih lagi nampak kapal. Kami masih lagi nampak rumah. Kan? Bila dia dah keluar, dah duduk kat laut, tu dah keluarlah daripada baldah, dah keluarlah daripada daerah dia. Jadi, bila dia berjalan ataupun kapal tu bergerak, masih lagi lah nampak rumah-rumah. Let's say, kalau kita katakan perkampungan orang Arab lah tu utamanya kan, yang mana dia tidak ada pokok biasanya di kawasan tanah Arab yang macam berbatu, berpadang pasir ni kan. Dia ada satu kawasan perkampungan. Kemudian ada pagar lah, kita kata. Ada pagar untuk satu daerah tu kan. Kemudian, bila keluar daripada kawasan itu, dah tak bersambung dengan rumah apa semua, maka sebenarnya telah bermulalah musafir. Jadi, walaupun kita masih nampak lagi, orang kata perkampungan itu, ataupun daerah itu, nampak lagi rumah-rumah itu, tapi sebenarnya hakikatnya kita telah keluar daripada apa? Kita telah keluar daripada kampung kita. Maksudnya kita dah boleh berbuka puasa. Kita dah boleh berbuka puasa. Nampak tak? Kita dah boleh berbuka puasa. Berdasarkan ni lah yang Abi Basrah Al-Ghifari ni nak bagi tahu. Dia kata kita boleh berbuka puasa. Adapun kalau mazhab kita, kalau itu kampung kita, tak boleh tuan-tuan. Kalau tak ada kebenaran. Tak ada kebenaran, tak ada keudhuran. Tak boleh sebab kalau kita berada di kampung halaman kita pada waktu pagi, maksudnya subuh, kita masih lagi di kampung halaman kita, maka kita wajib berpuasa sebagaimana saya bagi tahu tadi. Tapi ni mazhab Abi Basrah Al-Ghifari, dah keluar daripada perkampungan, naik kapal, masih lagi nampak rumah-rumah dalam kampung tersebut. Maka dia telah bawa makan tengah hari dia. Ghadak ni biasa kita terjemah makan tengah hari lah. Maka Ja'far berkata, falam yujawiz al-buyut, masih lagi belum melepasi kawasan perumahan. Maksud dalam kapal masih lagi nampak kawasan perumahan. Sehinggalah dia minta sufrah, iaitu alas tempat makan dibawa. Kemudian Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu dia kata, iqtarib, datang dekat. Aku kata, bukankah engkau masih lagi nampak rumah? Nampak tak? Iskal dia di sini, alasta taral buyut. Dia kata, bukankah engkau masih lagi nampak rumah? Maksudnya, sepatutnya kita tak boleh buka lagi. Dia bukan muskilkan perbuatan berbuka itu. Dia tak muskilkan perbuatan berbuka. Tuan-tuan kena faham. Dia tak muskilkan perbuatan berbuka. Dia kata, kita ni nak berbuka dah ke? Sudah kita nampak rumah lagi. Sepatutnya kita jangan bagi nampak rumah baru kita berbuka. Nampak tak? Ini yang diiskalkan. Iskalnya ialah, takkan dah nak berbuka sedangkan nampak rumah. Tapi dia tidak iskalkan, kenapa kita nak berbuka? Bukankah pada waktu pagi tadi, kita berada di kampung halaman kita, sepatutnya kita kena teruskan puasa. Nampak tak? Sepatutnya kita kena teruskan puasa.
Maka Abu Basrah radhiyallahu anhu berkata, "Atarghabu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Adakah kamu tidak suka kepada sunnah Nabi SAW? Maka Ja'far berkata di dalam hadisnya fa'akal. Maka Abu Basrah radhiyallahu anhu uh, Abu Basrah radhiyallahu anhu telah berbuka ataupun telah makan. Jadi tuan-tuan, dalam kesnya atarghabu an sunnati Rasulillah, adakah kamu tidak suka kepada sunnah Nabi, adalah dalil bagi kita, dalil bagi jumhur pun, iaitu boleh start berbuka puasa apabila kita keluar daripada kampung halaman ataupun daerah kita. Sebab kita telah jadi musafir. Kita telah jadi musafir. Betul tak? Sebab wa in kuntum ala safarin faman kana minkum ala safar. Siapa di kalangan kamu, wa man kana minkum ala safar. Siapa mana berada di dalam pemusafiran. Jadi safar ni bermula bila tuan-tuan? Bila kita meninggalkan kampung halaman kita. Jadi boleh makan bila meninggalkan kampung halaman. Itu kita tidak ada khilaf. Sebab kita telah bermula safar. Cumanya isu yang tiga mazhab tadi, yang majoriti tadi, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, rahmatullah alaihim jami'an, yang kata wajib untuk teruskan puasa. Kalau kita bangun pada waktu pagi, kalau kita bangun waktu pagi di kampung halaman, maka wajib ke atas kita puasa. Wajib niat pada waktu malam. Di sisi kita lah, wajib niat pada waktu malam. Kemudian wajib untuk teruskan puasa. Kalau kita bermusafir lepas tu, keluar daripada kawasan kampung halaman kita, daripada dia punya pagar bandar daerah kita, still kita tidak boleh buka puasa. Jadi orang tanya, mana dalil? Orang tanya, mana dalil? Mana dalil, tuan-tuan? Orang tanya, mana dalil? Kenapa mewajibkan untuk teruskan? Hak tu payah nak jawab tu, tuan-tuan. Hak tu payah nak jawab. Jadi, perbahasan ni panjang lebar lah dalam kitab-kitab hadis hukum, dalam kitab-kitab tafsir ayat ahkam dan seumpamanya. Tapi kalau tanya saya, kecenderungan saya ialah mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Sebab zahir ayat wa in kuntum ala safar. Kaedah yang biasa mazhab kita sebut, dia kata idza ijtama'a al-hadar was-safar quddima al-hadar. Apabila berkumpul antara hadar, iaitu berada di kampung halaman, dan berada dalam pemusafiran. Dalam masa hari yang sama kalau berpuasa, ada sebahagiannya dia berada di kampung halaman dia. Macam masuk waktu subuh di kampung halaman. Kemudian selepas itu dia bermusafir. Sekarang dalam hari yang sama ada berada di kampung halaman dan berada di tempat pemusafiran. Jadi macam mana nak buat, tuan-tuan? Di sisi kita dikata quddima al-hadar. Mesti kita kena dahulukan hukum berada di kampung halaman. So sekarang bila dia berada di kampung halaman dia, dia wajib berpuasa, maka dia kena teruskanlah puasa tu apabila dia bermusafir pada hari itu. Ini kaedah dalam mazhab kita. Tetapi sebagaimana saya beritahu, saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Ahmad rahmatullahi alaih yang mana mengatakan boleh untuk berbuka puasa dalam kes ini. Walaupun yang betternya pada beliau adalah untuk tidak berbuka puasa. Wallahu a'lam bissawab. Bab masiratu ma yuftaru fihi. Bab apakah jarak musafir yang sekiranya kalau orang ingin bermusafir, jarak tersebut dia dibenarkan untuk berbuka puasa, kan? Sebab dalam ayat Quran Allah Taala sebut faman kana minkum maridan aw ala safar. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Saya baca ayat Quran tadi pun mungkin dah terbelik-belik dah. Faman kana ala safar. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Siapa yang mana sakit ataupun berada dalam musafir. Allah Taala tak sebut pun musafir tu berapa puluh kilo, berapa marhalah. Dan inilah khilaf yang ma'ruf, masyhur di kalangan para ulama. Di sisi kita, tuan-tuan, ialah 2 marhalah 80 kilo. Jadi, dalam hadis ni kita akan jumpa riwayat yang mana perjalanan dia kurang daripada 80 kilo tapi dah ada yang berbuka puasa. Tapi masalah hadisnya, tuan-tuan, sanad dia lemah lah. Dia kalau dah ada hadis-hadis yang sanad dia sahih, eksplisit, dia punya kesahihan tu, kan, tidak ada khilaf di dalam kesahihan. Biasanya ulama ni mereka jaranglah nak berselisih pada benda yang sahih. Jadi kenapa berselisih ni? Sebab ghalib-ghalibnya ada benda yang tak sahih lah. Jadi penentuan had safar yang boleh qasar salat
khilaf itu di kalangan para ulama akan mari ke dalam masalah ni. Musafir yang macam mana yang mana boleh buka puasa? Jarak yang banyak mana yang boleh buka puasa? Nampak tak? وبه قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث يعني بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك 3 أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريتي قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. Ala kullin hadis ni tuan-tuan lemah. Sebab dalam sanad dia ada satu orang perawi nama dia Mansur Al-Kalbi. Dia majhul. Nampak tak? Jadi dia kata apa? Dalam riwayat ni, Dihyah ibn Khalifah, dia telah keluar daripada satu kampung di Dimashq. Satu kali dia keluar daripada satu kampung di Dimashq, Damsyik di Syria kan. Ila qadri qaryati Aqabah min al-Fustat. Iaitu pergi ke satu tempat di Fustat, tapi Fustat mana saya tak tahulah ni. Jarak dia ialah salah satu amyal. Salah satu amyal ni apa tuan-tuan? Salah satu amyal ni ialah 3 mil. 3 mil. 48 mil, 48 mil, mile. 48 mile ni tuan-tuan sama lebih kurang 80 kilo. 48 bagi 3 berapa tuan-tuan? 48 bagi 3. 16, betul tak? 16 kali 3, 48. kali 3, 48. Jadi, kalaulah 48 mil sama dengan lebih kurang 80 kilo. 80 kilo tu tuan-tuan kena bagi 16. Jadi, tuan-tuan akan dapat nilai mil. 3 mil tu berapa? Sekejap saya bagi saya kira. Matematik teruk dah. 80 bahagi dengan 16. 5 kilo tuan-tuan. Maksudnya berjalan 5 kilo. Tapi dia keluar daripada kampung halaman dia adalah. Tapi dia pergi ke satu tempat 5 kilo. Nampak tak? Wadzalika salah satu amyal. Tulislah kalau ada kitab tu. 3 mil tu lebih kurang 5 kilo. 3 mil lebih kurang 5 kilo. Nampak tak? Betul lah. 3 mil ni lebih kurang 5 kilo. Bila ni? Pada bulan Ramadan. Kemudian, dia telah berbuka puasa. Dan adalah satu kumpulan manusia telah berbuka puasa. Tapi, ada sebahagian lain tidak mahu berbuka puasa. Apabila dia kembali ke kampung halaman dia, maksudnya, dia bukanlah kata nak pergi musafir 80 kilo, sampai di tempat 5 kilo perjalanan baru dia start buka puasa. Tidak tuan-tuan. Nampak tak? Tidak. Dia balik ke kampung dia pula lepas tu. Jadi orang kata musafir ke benda ni. Kan 5 kilo, kemudian balik ke kampung halaman. Dia kata apa? Bila balik ke kampung halaman dia, dia kata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku telah lihat pada hari ini satu perkara yang mana aku tak sangka aku akan lihat. Sesungguhnya ada satu kaum, satu kumpulan manusia yang mana mereka tidak suka ataupun mereka tidak mahu mengamalkan petunjuk Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Dia cakap kepada siapa ni? Cakap kepada orang yang mana berpuasa, tidak mahu berbuka puasa. Thumma qala 'inda dhalika Allahumma qbidni ilaik. Kemudian dia kata, wahai Allah, wafatkanlah aku. Panggillah aku kembali kepada engkau. Sebab hidup pada satu zaman orang lari daripada sunnah Nabi SAW. Tapi apapun hadis ini lemah di sisi kita. Hadis ini lemah di sisi kita. Hadis ini lemah di sisi kita, maka tidak boleh dijadikan hujjah.
Sebab 5 kilo ni tuan-tuan bukan jarak safar pun 5 kilo ni. Jarak safar kita ialah 80 kilo. Iaitu 4 burut. 4 burut. Lebih kurang 80 kilo. 80 kilo. Hak ni kena bahas dalam bab jamak qasar lah tuan-tuan. Kenapa kita dapat 80 kilo? Kenapa mazhab Abu Hanifah lebih daripada 80 kilo? Hak tu dia duk gugang. Perbahasan tu di sana. Jadi bila mari ke dalam masalah berbuka puasa ketika mana musafir, jadi apa yang telah terhasil perbahasan di sana, kesimpulan, keputusan di sana, kita kena apply di sini. Jadi hadis ini lemah. Bila hadis ini lemah, berlawanan dengan dalil-dalil penetapan jarak musafir dalam riwayat-riwayat yang lain, maka hadis ini tidak boleh diamalkan. Wallahu a'lam bissawab. Cuma ada satu riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi tuan-tuan, daripada Muhammad bin Ka'ab, dia kata, aku telah datang bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan. Maksudnya berada di kampung halaman dia. Wa huwa yuridu safaran, dan dia ingin bermusafir. Wa qad ruhilat lahu rahilatuh. Dia punya perkakas untuk bermusafir telah disediakan. Alat-alat keperluan dan seumpamanya telah disediakan. Wala bisa thiyab as-safar, dan dia telah pakai pakaian bermusafir. Fada'a bi ta'amin fa'akal. Maka Anas radhiyallahu anhu dia telah minta makan untuk makan. Maksudnya pagi tu dia bangun tu dia tak puasa dah sebab dia tahu dah dia memang akan bermusafir pada hari tu. Kalau kita senang cerita hari ni, kita dah beli tiket pukul 10 pagi, jadi bangun lepas subuh tu walaupun kita ada di rumah kita, masih lagi di kampung halaman kita, maka kalau berdasarkan yang Anas ni, dalam senario kes Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ni, memang dia bangun tu memang dia tak berpuasa. Ataupun kalau dia niat berpuasa pun dia buka terus ketika mana dia berada di rumah dia lagi. Tak keluar, orang kata kawasan kampung halaman lagi. Sebab apa? Sebab ruhilat lahu rahilatuh. Binatang tunggangan untuk safar, keperluan-keperluan safar telah siap. Anas dia pun dah pakai baju safar. Maka Anas radhiyallahu anhu makan. Maka aku kata kepada beliau, adakah ini sunnah? Dia kata sunnah. Kemudian dia naik kenderaan tersebut. Imam Tirmizi kata hadis ini ialah hadis yang hasan. Nampak tak? Dan Imam Tirmizi dia bagi komentar. Dia kata, sebahagian ahli ilmu telah berpegang dengan hadis ini. Dan mereka berkata, bagi orang yang mana bermusafir, mereka boleh berbuka ketika mana dia berada di rumah dia lagi sebelum dia nak keluar. Nampak tak? Cuma dia tidak boleh untuk qasar salat, untuk semayang qasar, sehinggalah dia keluar daripada pagar bandar dia ataupun kampung dia lah. Ini ialah qaul Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali, Ishaq ibn Rahuyah. Nampak tak? Ini ialah qaul Ishaq ibn Rahuyah, akhdan bil hadis. Jadi saya tak saya kata pada tuan-tuan amalkan, tapi waktu tuan-tuan kena cari ustaz lain lah. Tuan-tuan kena cari ustaz lain. Jangan minta fatwa dengan saya yang menyalahi mazhab. Memang saya tak akan fatwa kepada tuan-tuan. Nak amal, cari orang lain fatwa. Bab yang seterusnya, bab man yaqul sumtu ramadhana kullah. Apa hukum seseorang tu dia kata, aku telah puasa bulan Ramadan secara keseluruhan. Dalam riwayat ni, dia kata janganlah cakap aku puasa keseluruhan Ramadan. Mana ada orang puasa keseluruhan Ramadan? Sebab mesti dalam puasa dia adanya kelalaian, kealpaan, puasa yang rosak di sana sini. Jadi mana ada orang mana puasa secara keseluruhan Ramadan? Nampak tak? Mesti ada alpa, lalai sana sini. Jadi tak layaklah untuk dia mendakwa aku puasa keseluruhan Ramadan. Dan pada waktu malam pun mesti dia tidur dan seumpamanya kan. Ala kullin dia tidaklah berkait dengan hukum yang jelas sangat, cuma percakapan dia tu elok ke tak elok cakap macam tu. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya 'an al-Muhallab ibn Abi Habibah قال أنه قال حدثنا الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال بد من نومة أو رقدة. Tuan-tuan, hadis ni sanad dia sahih.
Ada dalam kitab As-Sunanul Kubra oleh Al-Imam An-Nasa'i, dalam Sahih Ibn Hibban, dalam Musnad Imam Ahmad. Dan dalam riwayat ni kalau tuan-tuan tengok, Al-Hasan di situ ialah Al-Hasanul Basri, riwayatkan secara an-anah daripada Abi Bakrah. Abi Bakrah sahabi radhiyallahu anhu. Jadi khilaf ulama lah, adakah Al-Hasan mendengar daripada Abi Bakrah ataupun tidak. Dalam Sahih Bukhari ada 3 tempat yang mana Al-Hasan dia telah riwayatkan daripada Abi Bakrah secara tasrih bis sama', maksudnya dia dengar betul, maksudnya dia memang sempat berjumpa lah. Cuma riwayat-riwayat yang lain tu mursal ataupun tidak, tu kena tengok case by case lah. Tidak semestinya bertemu sekali semua hadis Abi Bakrah dia dengar tanpa perantaraan. Nampak tak? Nampak tak? Bukan semua orang berjumpa dengan satu orang guru, dia belajar semua benda daripada guru tu, tidak. Hakikat dunia hari ni, tuan-tuan. Ala kullin, hadis ni kalau atas mazhab Imam Muslim rahmatullahi alaih pun tak berapa lepas ni. Sebab apa? Al-Hasan al-Basri dia mudallis. Bila mudallis, tak cukuplah syarat iktifa' bil mu'asarah dan juga imkanul liqa' yang Imam Muslim sebut dalam muqaddimah dia. Sebab dia syarat perawi itu tidak mudallis. Tapi Al-Hasan al-Basri dia mudallis kan, ataupun dia mursil irsal al-khafi. Ala kullin, hadis ni tuan-tuan, di sisi sebahagian ulama dia kata okey lah. Lagipun dia bukanlah dalam bab hukum bersifat amali, sah batal yang penting. Dia cuma Nabi dia bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di kalangan kamu kata sesungguhnya aku telah puasa bulan Ramadan keseluruhannya dan aku telah mendirikan malam Ramadan keseluruhannya. Jadi perawi kata, aku tak tahulah Nabi SAW tak suka perkara tersebut kerana benda tu seolah-olah ada tazkiyah diri sendiri, up diri sendiri, puji diri sendiri, recommend diri sendiri. Ataupun dia kata auqa la budda min naumatin aw raqdatin. Ataupun dia kata mungkin sebab apa? Tidak boleh tidak adanya naumah ataupun raqdah. Cuma tuan-tuan, perkataan naumah ni masalah ni. Sebab naumah ni tidur. Raqdah tu sendiri maksud dia tidur. Jadi dalam setengah nuskah, dia kata sebenarnya bukan naumah. Ni dalam syarah. Tuan-tuan boleh tengok dalam Fathul Majhud dan Subhan. Dia kata, ada setengah riwayat dia kata min ghaflatin aw raqdah. Min ghaflah, iaitu kealpaan, alpaan ataupun buat benda-benda yang tak patut, tak elok ni ketika berpuasa pada siang hari. Dan pada waktu malam, mana ada orang semayang keseluruhan malam, mesti ada juga orang tidur kan. Jadi dia kata dalam setengah nuskah, kalau tuan-tuan tengok dalam Badrul Majhud, dia kata min ghaflatin aw raqdah. Kalau dengan yang ni min naumatin aw raqdah, jadi macam tak kena lah. Sebab naumah tu tidur, raqdah tu sendiri pun tidur. Nampak tak? Raqadah yarqudu maksud dia tidur. Ala kullin, bab yang seterusnya, tuan-tuan sabarlah sikit. Kita nak kena kejar. Tapi bab-bab memang ni tak ada masalah sangat sebab benda yang simple je. InsyaAllah kita baca laju. Bab fi saumil idain. Bab pada puasa 2 hari raya. Ijma' haram untuk puasa pada 2 hari raya. Iaitu hari raya fitri dan juga hari raya adha. Dan tidak boleh nak puasa sunat, puasa fardu pun tak boleh. Nak nazar nak puasa pada 2 hari raya pun dalam mazhab kita, nazar tersebut tak sah dan tak perlu qada pun. Mazhab Abu Hanifah kata haram kalau puasa. Tapi kalau dia nazar, dia wajib qada pada hari yang lain. Nampak tak? Tapi dia tak boleh puasa pada hari raya. Kalau dia kata aku nazar untuk puasa pada hari raya haji dan hari raya puasa tahun 1442. Di sisi jumhur, majoriti ulama la yanaqid nadruhu. Nazar dia tidak dikira, invalid, tak valid. Dan tidak dituntut untuk qada pun. Tapi di sisi Abu Hanifah dia kata nazar itu sah. Cuma dia tak boleh nak puasa pada hari raya puasa dan hari raya haji. Dia kena puasa pada hari lain. Ala kullin, wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb wa hadha hadithuhu qala hadatsana Sufyan 'an az-Zuhri an Abi Ubaid annahu qala shahidtu al-'Eid ma Umar radhiyallahu anhu fa bada'a bis-salati qabla al-khutbati thumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'an siyami hadhain al-yawmayn amma yawm al-adha fata'kuluna min lahmi nusukikum wa amma yawm al-fitri fafitrukum min siyamikum. Abi Ubaid, tak silap saya dia tabi'in. Dia kata apa? Aku telah
menghadiri hari raya bersama dengan Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya aku sempat berhari raya dengan Umar, hadir khutbah, hadir salat. Dia kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memulakan hari raya tersebut dengan solat dululah sebelum khutbah. Sebab pada zaman Marwan, dia tukar. Khutbah dulu baru solat. Sebagaimana macam hari Jumaat. Tetapi sunnah baginda Nabi SAW ialah kita semayang dulu sebagaimana kita buat. Kemudian baru lepas tu khutbah. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang. Naha di sini adalah litahrim, haram. Daripada berpuasa 2 hari ini. Apa itu? Hari apa itu? Dia kata, hari raya puasa dan juga hari raya haji. Dia kata, adapun hari raya haji, maka itulah hari yang mana kamu makan daripada daging sembelihan korban kamu. Nusuk di sini ialah jamak kepada nasikah. Jamak kepada nasikah. Nasikah ni dengan maksud dhabihah. Lahmi nusukikum. Lebih kurang kita dah rasa dia punya nusuk ni jamak kepada nasikah. Iaitu hari kamu makan daging-daging sembelihan korban kamu. Adapun pada hari raya fitrah, maka itu adalah hari kamu berbuka puasa daripada puasa kamu bulan Ramadan sebelum ini. Nampak tak tuan-tuan? Wabihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Wahib qala hadatsana Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yawmayn yawm al-fitr wa yawm al-adha wa an libsatayn as-samma وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ni tuan-tuan ialah hadis yang sahih, ada dalam Bukhari. Sebagaimana hadis sebelum ni juga ialah hadis yang sahih. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW telah melarang. Melarang di sini ialah nahyu tahrim. Haramlah untuk puasa. Kalau puasa pun tak sah. Larang daripada puasa pada 2 hari, iaitu Yaumul Fitr, hari raya puasa, dan juga Yaumul Adha, hari raya haji. Dan Nabi SAW juga telah melarang daripada 2 jenis pakaian. Yang pertama, as-samma'. As-samma' ni tuan-tuan, sebahagian ulama' kata dia pakai pakaian, dia bungkus badan dia dengan kain ataupun baju mana tak ada ruang untuk dia keluarkan tangan dan kaki seumpamanya. Sebab benda itu akan membahayakan dia. Let's say kalau ada benda jatuh, ada binatang buas datang. Bagaimana dia nak lari kalau dia dah bungkus badan dia sampai tak boleh nak keluarkan kaki, tak boleh nak keluarkan tangan. Itu antara tafsiran. Dan Nabi SAW juga larang daripada ihtiba'. Ihtiba' ni apa tuan-tuan? Satu lelaki yang mana kalau kita senang terjemah ni, dia ihtiba' dengan satu pakaian. Ginilah, macam dia pakai satu kain sarung, dia tak pakai underwear, kemudian dia duduk, dia panggil apa dia angkat lutut dia ni, kan, dia letak dekat dengan perut dia. Dia panggil apa yang tuan-tuan? Bukan mencangkung, bukan bertinggung. Dia panggil apa istilah dia? Alah, dia duduk, punggung dia di atas lantai, kemudian dia angkat lutut dia tu tinggi. Dia dekatkan dengan dia punya perut tu. Jadi pada waktu tersebut akan terbukalah aurat dia, akan haram lah. Itu dia panggil ihtiba'. Dalam satu kain yang mana aurat dia akan terbuka. Wallahu alam. Dan Nabi SAW juga telah larang daripada 2 solat. Telah larang daripada solat pada 2 waktu. Iaitu selepas solat subuh dan juga selepas solat asar. Hak ni tuan-tuan, dalam kitab waktu-waktu solat ni akan dibahaskan lah bab ni tuan-tuan. Senang ceritanya, selepas solat asar dan juga selepas solat subuh, maka haram untuk solat sunat. Kecuali perincian-perincian dalam kitab fiqh. Selagi dia mana dia tak solat asar, selagi mana dia tak solat subuh, bila masuk waktu asar, bila masuk waktu subuh, selagi mana dia tak solat, maka dia boleh untuk melakukan solat sunat. Nampak tak? Katakan asar masuk pukul 4.30, habis pukul 7.30 maghrib, let's say kita kata. Jadi selagi dia tak solat asar, dia solat asar pukul 7. Jadi sebelum dia solat asar, daripada 4.30 sampai pukul 7 tu, dia boleh semayanglah sunat sebanyak mana yang dia suka. Nampak tak? Nak rakyat bahawa keharaman itu adalah bergantung kepada solat asar telah ditunaikan ataupun solat subuh telah ditunaikan. Masuk subuh pukul 6 katakan. Keluar matahari pada pukul 7.30 katakan. Jadi bila masuk waktu dia tak solat lagi. Sampailah 7 suku. Baru dia nak semayang subuh. Jadi sebelum tu dia nak semayang sunat. Tak ada masalah. Boleh. Tapi once bila dia semayang sunat, bila dia semayang asar,
Bila dia sembahyang subuh, maka selepas itu haram untuk dia sembahyang sunat, kecuali ada perkecualian sikit lah dalam kitab-kitab fiqh sebut. Nampak tak tuan-tuan? Subuh masuk pukul 6 1 minit dia sembahyang subuh. Lepas tu sampailah matahari naik, dia tidak boleh sembahyang sunat tanpa sebab-sebab yang dibenarkan. Adapun qada, tuan-tuan, adapun qada salat yang wajib ataupun qada salat yang sunat, maka boleh sembahyang pada bila-bila waktu. Boleh sembahyang pada bila-bila waktu. Nampak tak? Tidak ada waktu haram untuk qada salat yang wajib dan untuk qada salat yang sunat. Boleh buat pada bila-bila waktu. Let's say orang tu dia bangun lambat, kemudian dia tak sempat nak sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian dia pergi masjid, imam dah nak solat. Iqamah telah dilaungkan. Imam dah nak solat. Jadi dia tak sempat nak sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dia sembahyang macam biasa. Kemudian lepas subuh tu dia boleh sembahyang tak? Dia boleh sembahyang. Qada qabliyah subuh. Nampak tak? Kemudian antara benda disebut dalam mazhab kita ialah kalaulah solat itu ada sebab mutaqaddim ataupun sebab muqarin. Sebab yang mana mendahului solat ataupun sebab yang mana bersama dengan solat. Maka dia benarkan. Macam sebab mendahului, kalau dia masuk masjid selepas dia sembahyang asar, dia dah sembahyang asar dah, dia dah balik rumah sebagai contoh, kemudian dia datang awal ke masjid. Katakan setengah jam sebelum masuk waktu maghrib dia dah datang. Dia masuk masjid. Dia boleh sembahyang sunat tak boleh? Dia kata, dalam mazhab kita boleh kalau dia nak sembahyang tahiyatul masjid, sebab masuknya ke masjid mendahului solat. Jadi sababun mutaqaddim, sebab yang mana mendahului solat, maka dia benarkan. Sebab muqarin, sebab yang mana sama dengan tu, saya tak ingat apa sebab muqarin, kena cek kitab balik lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ada sebab mutaqaddim dan sebab muqarin, maka boleh untuk dia solat sunat pada waktu yang dilarang untuk solat sunat. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, sikit lagi. Bab siyamu ayyamit tasyriq. Bab pada berpuasa hari tasyriq. Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 pada bulan Zulhijjah, iaitu selepas hari raya haji. Hari raya ke-10, hari raya haji. 11, 12, 13 dinamakan sebagai ayyamut tasyriq. Kenapa dinamakan sebagai ayyamut tasyriq adalah beberapa reason diberi oleh para ulama, tapi masyhur dikata kerana itulah hari yang mana daging dijemur. Kan zaman dulu mana ada peti ais. Jadi daging ni dia akan mungkin letak garam sikit, kemudian akan dijemur, akan jadi qadid, akan jadi daging kering yang akan disimpan dan akan digunakan untuk dimakan ataupun dimasak pada waktu-waktu yang akan datang. Sebab daging dijemur di bawah matahari. Jadi itu dinamakan sebagai ayyamut tasyriq. Wallahu a'lam. Jadi apa hukum tuan-tuan? Majoriti para ulama kata haram untuk berpuasa pada 3 hari ini. Cumanya pendetailan hak berkait dengan orang yang mana dia kena bayar dam tamattu' dalam masalah haji. Dam tamattu', kemudian dia tidak ada binatang untuk dikorbankan. Jadi fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tu. Dia kena puasa 3 hari semasa dia berada dalam musim haji dan 7 hari apabila dia kembali ke kampung halaman. Jadi setengah ulama kata boleh untuk dia berpuasa sebagai dam tamattu', ganti dam tamattu', ganti dam yang dia kena sembelih sebab dia tidak ada binatang untuk disembelih, maka dia boleh berpuasa pada hari tasyriq. Tapi qaul yang kuat tuan-tuan, ada hadis lah, tapi dalam mazhab kita pendapat yang sahih 3 hari ni, 11, 12, 13 memang tak boleh puasa langsung untuk apa-apa reason sekalipun. Wallahu a'lam bissawab. Dia punya pendetailan tu tuan-tuan kena tengok dalam kitab-kitab fiqh perbandingan lah. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ رضي الله تعالى عنها أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق. Dalam riwayat ni Abi Murrah, dia ni ialah maula Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, dia telah masuk bersama dengan Abdullah bin Amr, seorang sahabat, masuk berjumpa dengan ayah sahabat tersebut, iaitu Amru ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum,
Maka Amr ibn al-As, dia telah hidangkan makanan untuk mereka berdua. Maka dia berkata, makanlah. Maka dia kata, aku puasa. Maka Amr berkata, makanlah. Sesungguhnya ini adalah hari-hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kita untuk berbuka puasa padanya. Maksudnya kena makan, tak boleh berpuasa. Dan melarang kita daripada puasa pada hari-hari ini. Maka Imam Malik rahmatullahi alaih, sanad ni ada Imam Malik. Dia kata wahya ayyamut tasyriq, dan ini adalah ayyamut tasyriq. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن علي وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي والإخبار في حديث وهب قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. Dalam riwayat ni tuan-tuan, hadisnya sahih. Dia kata apa? Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hari Arafah dan juga hari raya haji. Arafah hari ke-9, hari raya haji hari ke-10. Wa ayyamut tasyriq, dan juga hari tasyriq, ialah hari ke-11, 12, 13. Dia kata adalah hari raya kami orang Islam. Dan dia adalah hari makan dan juga minum, dan juga hari makan dan juga minum. Jadi tuan-tuan, hari raya haji makruflah tak boleh puasa. Hari at-tasyriq, majoriti ulama kata memang tak boleh puasa. Cuma timbul isu hari Arafah. Hari Arafah tuan-tuan, hari Arafah ni, dalam ni Nabi SAW kata Eid adalah hari raya. Sebenarnya dia bukan hari raya sebagaimana raya puasa raya haji. Tetapi dia disebut hari raya sebab dia sangat dekat dengan hari raya, keesokan harinya. Nampak tak? Dan satu lagi, ia adalah hari perhimpunan umat Islam. Jadi dia nampak seolah-olah macam hari raya apabila umat Islam berhimpun untuk menunaikan solat hari raya puasa dan juga menunaikan solat hari raya haji. Jadi hari Arafah ni, dari sudut itu, dia adalah hari raya kita juga. Tetapi tak bermakna haram untuk berpuasa. Sebab ada riwayat-riwayat lain yang mana telah menggalakkan kita untuk berpuasa pada hari Arafah. Kan ada riwayat yang kata puasa hari Arafah ni akan menghapuskan dosa setahun yang telah lepas. Kalau tak silap saya dalam Sahih Muslim kan. Dan majoriti ulama mengatakan sunat untuk berpuasa pada hari Arafah. Bagi orang yang mana tidak berada di Arafah, majoriti ulama mengatakan sunat untuk kita berpuasa. Adapun orang yang mana berada di Arafah untuk menunaikan haji, sebahagian ulama kata sunat untuk puasa kalau dia mampu. Sebahagian ulama kata makruh untuk dia puasa, tak sampai haram. Sebab takut kalau dia berpuasa menyebabkan dia letih dan seumpamanya, jadi dia akan tidur. Jadi dia tidak dapat untuk berdoa, bermunajat pada hari Arafah tersebut. Kan, ketika mana wukuf, dia tidak dapat buat ibadat-ibadat sepatutnya kerana dia telah berpuasa dan keletihan menyebabkan hari itu berlalu tanpa ada amalan ibadat, terutamanya doa pada hari Arafah tersebut. Jadi sebahagian kata makruh, tapi sebahagian lain kata tetap sunat untuk berpuasa kalau dia mampu dan tidak mengganggu amalan haji dia di Arafah tersebut. Jadi wallahu alam, saya tak pasti ada tak di kalangan salaf orang yang kata haram untuk berpuasa pada hari Arafah kerana dia ialah hari raya. Wallahu alam bissawab. Mungkin ada, tapi mungkin mazhab tu dah mahjur, telah ditinggalkan, sebab majoriti pada hari ini kata adalah disunatkan untuk orang mana tidak berada di Arafah, dan orang yang berada di Arafah pun kalau dia mampu dia boleh puasa. Majoriti tak ada kata haram sampai berdosa kalau puasa pada hari Arafah atas dasar dia ialah hari raya sebagaimana disebut dalam hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya rasa cukup dulu kot tuan-tuan setakat ni. Kita berhenti pada bab yang ke-50. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung esok. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.